أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وهدانا إلى صراط الله العزيز الحميد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurus majlis dihormati yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam Surau Al-Ihsan Rusi kejutan puasa hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bapak Setia Alam, bukan Setia Alam ke ni? Setia Alam lah. So, tengok pelik ya. Bapak Setia Alam, stres tengok. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Ibarat rahmat dan kasih sayangnya dapat kita duduk pada malam ini. Ini namanya tarawih, namanya rehat. Salat tarawih, salat yang penuh dengan kerehatan. Habis pada witir, tuan-tuan duduk relax. Kalau sebahagian negara Arab, kalau syekh yang jadi imam, biasanya yang bagi tazkirah imam, dia pusing belakang. Kalau dia rasa dia nak cerita apa yang dia baca pada malam itu, dia akan cerita. Kalau dia pusing belakang, dia cerita. Kalau dia tak cerita, dia berbalik. Ataupun dia pusing belakang, dia cerita. Bila dia start cerita, maka JK kalau kat negara Arab, di surau, di musalla, di masjid itu, selepas salat tarawih ni, salat pun nama salat kerehatan. Jadi dia orang akan pegang cawan, ada cawan-cawan kecil tu kan, dia letak shell binana TO sambil di atas kita, sambil JK duk pulung cawan seorang-seorang satu, boleh minum TO. Cuma malam ni JK tak bagi TO. Alhamdulillah, kerana dia dinamakan salat tarawih, salat yang penuh dengan kerehatan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku seronok dengan salat sunat ini apabila salat sunat ini berhenti setiap 4 rakaat, lalu Nabi bersenang-senang dengan salat sunat ini. Salatil lail mathna, salat malam itu dua-dua. Nabi tak sebut salat tarawih, Nabi sebut salatul lail. Sama ada dalam bulan Ramadan ataupun dalam bulan-bulan selain daripada Ramadan. Aminal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi diwajibkan bagi dia salat malam, salat tahajud. Siapa yang bangun salat tahajud, semoga dengan dia bangun salat malam itu menjadikan dia ini maqam mahmuda, ada satu kedudukan maqam yang terpuji. Bila mana seorang itu bangun pada malam orang tidak bangun. Tuan-tuan pernah mengaji, bila masuk bulan Syaban, Nabi sebut perbanyakkanlah, Nabi sebut persediaan sedekah Nabi, puasa Nabi, sunnah dalam bulan Syaban. Maka ketika itu Nabi memberitahu kerana bulan Syaban ini bulan yang sering dilupakan.
Sama macam salat malam, apabila salat itu sering dilupakan, maka dia menjadi satu keutamaan. Bahagian sebahagian ulama mengatakan antara salat sunat yang paling afdal adalah salat sunat malam. Dan kita bangun pada malam ini salat sunat malam yang mana Nabi dirikan. Salat sunat malam ini Nabi tidak dirikan secara berjemaah, melainkan beberapa salat sunat berjemaah. Salat sunat Aid, Aidil Fitri, Aidil Adha, istisqa, minta hujan, salatul kusuf, salat gerhana matahari. Ini salat sunat yang didirikan berjemaah. Termasuklah salah satu sunat malam yang Nabi dirikan secara berjemaah, iaitu salat sunat malam pada malam-malam Ramadan, iaitu salatul tarawih. Di pada malam itu tuan datang hari ini, saya dengar cerita masak makan semua elok dah. Dah makan ke lepas ni? Dah makan? Dah makan? Takut nak bagi tahu kan? Dia kena berani bagi tahu. Kalau berani dia bagi tahu lauk sekali daripada InsyaAllah lepas ni tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kita ada jamuan makan sambil-sambil kita rehat. Sebab qiyam Ramadan, Nabi menyebut qiyam Ramadan, membangunkan, mendirikan Ramadan. Siapa yang bangun memikirkan masalah ummah pada malam Ramadan, dia telah mendirikan Ramadan. Siapa yang bangun salat sunat pada malam Ramadan, dia menepati qiyam Ramadan. Barang siapa yang membaca Quran pada malam-malam Ramadan, dia menepati sunnah man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun malam berkhidmat, malam ini dia masak makan. Yang muda-muda dia duduk dekat surau, dia tengok pakcik-pakcik ni, selalu mereka ni bila makan moreh, habis saja solat sunat, mereka lambat keluar. Dia queue paling last. Jadi yang muda-muda makan dulu. Pakcik tu sampai kat giliran dia, tengok-tengok habis dah. Kan? Kalau kata donat, tinggal gula ya. Jadi dia pun kata, aku nak khidmat kepada pakcik-pakcik orang tua. Yuridullahu bikumul yusra, memaknakan maksud Ramadan dalam satu helai ayat Quran. Yang mana satu helai ayat Quran itu? Satu helai ayat Quran itu yang cerita tentang puasa, yang mana tak banyak mana ayat itu. Ayat 183 hingga 187 Al-Quran yang membicarakan tentang puasa ini tak banyak. Salah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai ayat berikutnya, ayyaman ma'dudat, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sehingga ayat muka surat yang selepasnya, uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Salam. Kalau siapa tadabbur ayat Quran, tadabbur ayat Quran, dia akan jumpa benda baru. Dalam ayat Quran yang sehelai cerita tentang puasa ini ada sebut yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Puasa yang aku bagi kepada kamu ini bukanlah Allah nak menyusahkan kita. Allah ni dia bukan jenis nak menyusahkan hamba dia. Dan aku ingin memberikan kesenangan kepada kamu. Tentang puasa bukan nak tengok siapa kuat. Sebab itu dalam helai yang sehelai ini ada satu ayat yang diulang dua kali oleh Allah. Ada satu ayat ulang dua kali. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok 184 dan 185. Di dalam camp nampak TV. Tuan-tuan tengok saya tengok TV ke? Ada muka tu ke? Ada TV. Ada lagi masalah. Tuan-tuan tak tengok Raja Lawak ke masalah kau boleh. Tengok. Nampak tak? Dalam TV nampak tak? Nampak tak? Ada faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. 184. Dan 185. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Satu dia sambung wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Satu lagi wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Disambung yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tentang sehelai saja ayat puasa yang mana Allah beritahu kita selai. Ada ayat-ayat yang lain
Inni nadartu lirrahmani sawma, tentang berdiam dirinya Maryam alaihissalam. Tapi puasa ni salah yang kita nak cerita. Kenapa Allah ulang 2 kali? Allah nak bagi gambaran, barang siapa yang sakit, barang siapa yang musafir, Allah sebut. Barang siapa yang sakit tak boleh puasa. Orang sakit takkan kena stapler sikit tak jadi, tuan-tuan. Sakit takkan tersepak batu terus tak puasa tak jadi. Sakit yang tak boleh puasa, kemudian dia musafir. Ada juga yang musafir. Barang siapa sakit dan musafir, maka dia boleh ganti pada hari-hari yang lain. Tuan-tuan, Allah ulang 2 kali. Kata para ulama, seolah-olah dia nak beritahu, aku bukan nak suruh apa puasa sangat. Macam itulah. Kalau apa tak larat, kalau apa betul-betul sakit, kalau betul-betul musafir, kalau mudarat, maka Allah Maha Pengasih, gantilah pada hari yang lain. Yang paling penting, siapa yang paling taat perintah Allah, siapa yang ikut sunnatullah, siapa yang ikut sunnah Nabi, siapa yang ittiba' Nabi SAW, itulah yang dicari oleh Allah SWT. Kemudian Allah bagi tahu, Allah ingin menjadikan dia jadi mudah. Malam ni tuan-tuan, antara sunnah yang kita nak buat, contohnya malam ini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kita nak khidmat. Contoh saya bagi tadi, nampak orang masak makan, orang muda jamu orang tua makan. Nak buka puasa, kita tak berebut sekali, kita tolong khidmat bagi makan. Ada yang tolong masak. Tasawuf yang paling tinggi ialah dikhidmatkan. Berkhidmat kepada orang, bukan dikhidmatkan. Berkhidmat kepada orang, bukan dikhidmatkan. Khidmat ini jadi orang yang memberikan bantuan pada orang, memaknai maksud kepada puasa pada bulan Ramadan. Khidmat bagi orang senang, bukan bagi orang susah. Tetap tak dapat bayar puasa sesuara habis bulan Ramadan, sesuara habis puasa penuh. So, apa? Tuan-tuan tak boleh puasa. Orang tua yang tak boleh puasa, yang puasanya dia tahu dia tak boleh puasa dah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dia bagi bayar apa? Bayar. Itu kau takut jemaah ni. Pelik surau ni. Bayar fidyah. Bukan fitrah, bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Orang kita kata, hang tak boleh puasa, bayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Fidyah ni bilangan apa? Sekali kenyang orang miskin. Tuan-tuan, handphone saya pengurusi nak ambil, saya kata nak ambil kena bayar 2,000. Maksudnya handphone saya harga lebih kurang 2,000. Rumah saya tuan-tuan nak ambil, anda kata ustaz, saya nak beli rumah ustaz, saya nak ambil rumah ustaz. Saya kata ya, nak beli rumah saya ganti dengan 2 biji kondominium. Contohlah kan. Tapi kalau rumah kat Setia Alam saya nak masuk tadi, tak perasan 3-4 biji kondominium tak dapat. Saya dapat muka tuan-tuan, dapat muka orang kaya pasal. Tukar dengan nilai itu bermaksud lebih kurang setara, maksud setara nilai. Siapa tak boleh puasa, jamu orang miskin makan. Syekh Salah Fatah Al-Khalidi kata, Ramadan siapa tak ingat orang miskin, dia tak faham maksud puasa. Ramadan kalau dia tak teringat tentang jamu orang miskin, tak teringat untuk ada sekelumit untuk rasa nak jamu orang miskin buka makan, buka puasa, jamu orang miskin makan dalam keadaan susah, dia tak faham maksud puasa. Seolah-olah puasa itu nak digambarkan supaya kita teringat dekat orang susah. Jadi pada hari ini, semoga dengan masakan tadi tu, saya lalu tadi nampak pada orang masak, maka saya perasan dia masak untuk orang kaya pada malam ni. Okay. Tapi tak apalah tuan-tuan anggaplah malam ni tuan-tuan pun lebih kurang macam miskin sikit lah. Saya kaya pakat tak makan pula. Itu orang. Baik, malam ni malam ke 18, ya kan? Malam ke 18 Ramadan. Tuan-tuan Selangor ke KL? Jadi Selangor ke KL? Dia jauh KL.
Selama kan? Selama kan tadi? Sekejap lah. Selama cuti kan? Cuti nuzul Quran. Semalam malam ke-17, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr. Bila kita sambut nuzul Quran? Berapa hari bulan? Kita sambut nuzul Quran bila? 17 Ramadan. Bila? Hari ini. Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Soalannya, bilakah Lailatul Qadar? Pak Laya saya tanya, saya jawab. Bila Lailatul Qadar? Al-Quran turun pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Bila kita sambut turun Quran, macam tak cuti pula. 17 Ramadan. Bila Lailatul Qadar? Bila tuan Lailatul Qadar? Bila Lailatul Qadar? Tak apa jawab silap pun tak apa, tak ada siapa tak bagi makan malam ni tuan-tuan. Bila Lailatul Qadar? 10 malam terakhir. Al-Quran turun malam Lailatul Qadar. Kita sambut nuzul Quran 17 Ramadan. Bila Lailatul Qadar? Nanti kata tak jadi 17 nak bayar. Baiklah, tak apalah. Kita pun pernah dengar Ustaz kupas tentang anzalna dengan nazzalna. Turunnya Al-Quran ada sekaligus, ada juga dengan turun beransur-ansur. Bahasa Arab ini anzalna bermaksud turun sekaligus. Anzalna al-matar, turunnya hujan lebat. Nazzalna al-matar, turunnya dengar-dengarnya. Bahasa Arab vocabulary dia banyak. Sebab itulah bila matahari terbit sedikit, bahasa Arab dipanggil syuruk ataupun isyaraq. Matahari terbit banyak sikit dipanggil duha. Matahari pacak di atas kepala dipanggil zawal. Bahasa Melayu, matahari terbit sikit dipanggil matahari terbit sikit. Matahari terbit banyak sikit dipanggil terbit banyak sikit. Matahari berada di atas kepala, pacak atas kepala. Bahasa Arab dia banyak vocabulary. Buka puasa, Nabi sebut bukalah dengan rutab. Tak ada rutab, makan tamar. Apa beza rutab dengan tamar? Kurma yang muda, yang lembut, yang manis sikit tu dipanggil rutab. Kurma yang kering dipanggil tamar. Bahasa Melayu, apa beza rutab dengan tamar? Dua-duanya sertayung. Vocabulary ya. Dia paling banyak dalam dunia. Lebih banyak daripada bahasa Inggeris ke bahasa Arab. Sebab itulah bila disebut anzalna dan nazzalna, kemungkinan Quran itu diturunkan daripada Baitul Ma'mur. Tuan-tuan Isra Mi'raj, tuan-tuan pernah dengar kisah Ibrahim AS menyandar di Baitul Ma'mur. Nabi nampak menyandar di Baitul Ma'mur dan Nabi beritahu, aku melihat wajah Nabi Ibrahim mirip-mirip wajah aku, macam wajah Nabi Muhammad SAW. Daripada Baitul Ma'mur turun ke Baitul Izzah. Kemudian daripada Baitul Izzah ke langit bumi, dan langit bumi turun kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun ataupun 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW daripada bermulanya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun ada perbahasan ulama, kemungkinan ayat yang pertama ya ayyuhal muddaththir, tapi
paling kuat, hujah yang paling kuat, ayat pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Manakala ayat yang terakhir Nabi SAW menjadi juga perbahasan para ulama. Sebahagian kata ayat yang 284 surah Al-Baqarah, sebahagian mengatakan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ini ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Al-Quran turun. Hari ini kita cerita, saya tanya dia, Ustaz, Tok Imam, apa tajuk hari ini? Dia kata, cukup Ustaz. Saya kata, tanya tiap-tiap malam ada tazkirah. Dia kata, tiap-tiap malam ada tazkirah. Habis nak cerita apa? Ustaz takut cerita benda yang sama, redundant. Saya tak tahu nak cerita apa. Tapi saya boleh cerita tentang Quran. Kebetulan pada malam ini, hari ini kita cuti nuzul Quran. Tuan-tuan, kita cerita sikit tentang Quran. Al-Quran tidak pernah mencabar sesiapa pun berdebat, berhujah. Apabila datang isu teroris, kita baru reda dengan seronok dengan pujian-pujian baik terhadap boxer Muhammad Ali. Seronok kita. Satu persepsi yang baik, perkataan-perkataan baik kepada Muslim, yang mana Muslim juga boleh menjuarai, menjadi ikon dalam bidang sukan di negara Amerika Syarikat. Dan sebelum ini kalau kita sebut Amerika Syarikat seolah-olah musuh bagi banyak orang-orang Islam, seolah-olah begitu. Seolah begitu puasa oleh mata orang juga dia tu. Tuan-tuan, apabila tak sampai beberapa hari tiba-tiba isu Orlando, kita dengar kematian beberapa puluh orang yang dibunuh oleh orang Islam. Islam tak pernah mencabar mana-mana agama untuk berdebat tentang isu teroris. Dia tidak pernah mencabar mana-mana agama untuk berdebat isu kesetaraan wanita, isu keadilan sosial, isu-isu berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW benar ataupun tidak. Islam tak pernah mencabar begitu. Sebab Al-Quran dia sekali je nak cabar, kalau kamu itu benar dan kami ini salah. Satu saja Al-Quran sebut 1400 tahun dulu sampai hari ini. Al-Quran kata fa'tu bimithlihi, kamu datangkan sebiji sama macam Al-Quran. Sebab itulah siapa-siapa pun duduk di mana-mana, pelajar-pelajar IPT, bila ditanya Ustaz, saya nak tanya Ustaz, Ustaz suruh kami berdakwah kepada non-Muslim. Kami tak tahu dah dakwah macam mana. Kami tak cerita pasal semayang, kami pun tak semayang. Kami nak cerita, kami tak tahu, kami nak dakwah macam mana. Kami tak henti nak berhujah. Sebab itulah kita marah, bukan marah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa umat Islam perlu bangkit salat taubat di atas dosa kemalasan umat Islam. Kita kena bangkit salat taubat di atas dosa kemalasan umat. Jangan kata malas membaca, kata Qaradawi, fikir pun malas. Malas fikir. Saya teringat, oh macam orang Kedah, orang kampung aku. Jom pergi masjid ni, tengok ada dia orang mencuri masyarakat sikit. Malas fikir. Fikir Qaradawi ni kenal orang Kedah. Malas fikir. Orang Kelantan malas cara. Malas ambil tahu. Jangan kata baca. Ketika mana Charlie Hebdo di Paris berlaku, ketika mana di Australia pencerobohan di kafe berlaku dalam waktu yang singkat, ketika mana isu-isu yang melibatkan keganasan umat Islam baru-baru ini dalam tahun lepas, tuan-tuan tengok berbeza dengan ketika pada tahun 9/11 WTC jatuh. Mula-mula jatuh itu orang pakai kata ke orang Islam, dan kita tak boleh nak jawab. Kita kena lawan. Orang mula kaji Quran dan jutaan orang masuk Islam. Tapi baru-baru ini isu Charlie Hebdo di Paris, isu dengan Australia keganasan, kita tengok di media, tuan-tuan, memelekkan kita apabila orang kritik Islam yang menjawab kritikan itu orang bukan Islam. Orang bukan Islam pun menjawab, no, 1.6 bilion umat Islam dalam dunia, mustahil kamu kata Islam itu ganas. Sebab yang buat tu seorang dua orang. Ada jawapan-jawapan. Kita tengok hujah-hujah wartawan di Australia menjawab balas kritikan orang yang benci orang Islam. Dia jawab balas, dia kata kamu tak kenal Muhammad. Muhammad ini bukan sekadar orang biasa. Dia menyelamatkan
manusia. Bahkan Muhammad ini begitu sayang, dia memberi perumpamaan sayang terhadap anjing. Kita faham orang Islam tak selesa dengan anjing, tapi Muhammad memberi gambaran, siapa bantu anjing masuk syurga Allah? Jangan kamu kata kepada Muhammad, dia tolong jawab, dia bukan Islam. Jangan kamu kata kepada Muhammad, sedangkan dia yang pertama, lebih awal daripada kita, lebih green daripada kita. Dia menjaga ekosistem daripada dulu. Jangan kata kepada Muhammad, dia mengajar kita pembaziran tetap berlaku walaupun mengambil wuduk dalam sungai yang mengalir. Muhammad mengajar kita. Jangan cakap tentang Muhammad yang mana kita kata zalim. Jangan cerita tentang binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan pun dia begitu kasih. Bahkan orang Islam percaya ada kemujizatan Nabi Muhammad ini membuatkan bahawa pokok-pokok pun begitu kasih kepada baginda Nabi Muhammad. Yang jawab orang bukan Islam. Tuan-tuan pelik, sebab yang bukan yang jawab itu adalah orang Islam. Sebab itu tak mustahil bila Dr. Yusuf Qaradawi kata, taubatlah kita di atas dosa kemalasan umat Islam, kerana kita tak baca, kerana kita tidak mengambil tahu. Padahal Al-Quran, ayat tentang nuzul Quran, Allah sebut yang mula Iqra. You must know. Kamu kena tahu, kamu kena ada ilmu, kamu kena tahu, kamu kena baca, kamu kena tahu, kamu kena faham, kamu kena amal. Pada hari ini saya tak sebut, kita sama-sama tak sebut tentang amal. Saya tak mau sebut tentang hafaz. Saya tak mau sebut tentang melaksanakan. Cuma sebut simple ya, baca. Baca. Saya tak sebut tentang faham, tapi baca. Baca walaupun tak faham. Masih ramai yang tidak baca walaupun tidak faham. Kerana Al-Quran, tuan-tuan baca tak faham pun tuan-tuan boleh menangis. Setuju? Tak faham pun boleh menangis. Setuju tak? Kerana dia mukjizat. Umar masuk Islam tak sampai satu surah Toha. Kan surah Toha kan kecil-kecil kan, ajar-ajar selalu tanya ustazah apa doa bagi nombor anak. Lepas tu ustazah pun bagi tahu, bacalah surah Toha. Anak nakal ustaz, nak baca surah apa? Surah Toha. Ustaz, anak nakal baca surah Toha, suami nakal baca apa? Baca juga surah Toha. Iya, surah Toha. Tuan-tuan, surah Toha, kenapa surah Toha? Sebab dalam sejarah riwayat cerita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun dia bukan hadis, dia riwayat sirah, tapi sirah yang kuat. Umar membaca surah Toha. Dia tanya ustaz, nak baca bila dekat suami? Baca time tidur. Kan ustazah selalu suruh baca dekat suami time tidur, tiup dekat umur suami. Kan tak baca langsung apa gaya. Jangan baca time tidur. Adakah Umar membaca surah Toha time dia tidur? Tidak. Baca time dia dengar, time jaga. Saya nak sebut, tuan-tuan baca surah Toha. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsyi istawa lahu ma fis samawati wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok maksud. Saya cuba tengok banyak kali. Apa turning point Umar boleh masuk Islam? Apa maksud tu yang buat kau masuk Islam? Ma'azalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Cuba macam biasa. Kita tak merendahkan ayat Quran, tapi maksud tu kenapa dia boleh masuk Islam? Sedangkan niat dia hari itu nak bunuh Nabi Muhammad. Bukan niat sikit-sikit, niat nak bunuh, niat benci. Tapi masuk Islam dengan ayat surah Toha yang tak tahu apa maksud. Berbeza dengan Dr. Maurice Bucaille contohnya. Ni orang moden lah. Dia buat kajian mumia Fir'aun. Dia tengok dalam mumia Fir'aun ada kesan garam. Al-Quran kata Fir'aun mati dalam laut. Bible kata atas daratan. Dia kata Quran betul, aku masuk Islam sebab atas kajian aku, ulul albab. Dia kaji, dia masuk Islam. Itu logik sebab kajian dia.
Dia nampak kebenaran. Apa yang buat Omar masuk Islam? Adakah dia baca surah Taha dia nampak kebenaran? Tidak ada lain dan tidak bukan melainkan surah dalam Quran ini adalah mukjizat kepada semua. Cat Stevens dia hanya mencari buku yang menggembirakan. Stres, tension, dia kaya tuan-tuan. Kaya ni Tuhan saja yang tahu. Royalty banyak. Dia datang pesta buku, dia buat luahan. Dia kata, banyak sebab aku masuk Islam. Salah satunya dengan sebab Al-Quran. Dia kata, apabila aku stres, kaya, stres. Perempuan keliling ni ramai. Semua dia pergi mana pun ada perempuan minat dekat dia. Tapi aku tetap stres. Popular, stres. Popular pun stres. Stres betul. Orang kenal, oh stres. Stres. Nak makan kedai mamak pukul 2 pagi tuan-tuan pun orang tegur, ustaz kau mulai kau ustaz. Stres. Kan? Orang kenal kan? Stresnya Cat Stevens dia kata, aku suka baca novel. Sebab baca novel, kita akan lepas habis cerita, kita akan seronok, kita akan, biasanya cerita drama ni dia berakhir dengan kegembiraan, biasanya. Tetapi di India, apabila satu drama filem itu berakhir dengan kesengsaraan, orang India bakal pawagam. Pernah sejarah, berakhir hero kalah tak apa, tak macam mana, bakal pawagam, sebab stres. Dia kata, aku suka tengok movie, aku suka tengok wayang. Jadi bila lepas tengok wayang, aku akan tengok, aku akan teringat dan aku akan terkesan dengan cerita itu. Tolong bawa kepada aku satu cerita yang menarik yang boleh aku rasa hilang stres. Waktu tu dicadangkan baca Quran. Tuan-tuan, Quran ini alhamdulillah, dalamnya ada sains, dalamnya ada matematik, dalamnya ada hukum hakam, dalamnya ada akidah. Tuan-tuan boleh tengok ayat Quran yang turun di Mekah macam mana waktu Nabi sebelum hijrah. Ayat banyak tentang akhlak, tentang akidah dan dengan cerita. Dekat Madinah turun ayat tentang hukum hakam. Kenapa ayat cerita turun di Mekah? Kerana orang baru suka agama kena banyak cerita. Kanak-kanak masuk sekolah, cikgu tadika ajar kena banyak cerita. Betul tak adik? Mai cikgu nak cerita. Suatu hari seronok cerita. Ini Makkiyah. Cerita dalam Quran banyak. Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Bahkan nama Musa paling banyak disebut dalam Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Ismail, cerita Ratu Sabah, macam-macam dalam Quran. Tapi cerita apa yang paling best dalam Quran kata? Cerita apa yang paling best dalam Quran? Cat Stevens request, aku nak cerita yang paling best, aku nak baca. Cat Stevens minta nak baca Quran. Dia request, cerita apa paling best? Tuan-tuan, cerita apa paling best dalam Quran? Soalan ni tuan-tuan, mesti alam. Soalan ni, cerita apa paling best? You want me to speak English? Cerita apa paling best tuan? Nabi Yusuf. Yusuf tu kampung kita. Yusuf. Kenapa cerita Nabi Yusuf paling best? Tuan-tuan tengok drama yang paling best apa dia? Drama yang banyak dramatiknya, banyak polemiknya, banyak konfliknya. Yang tu best. Sinetron Indonesia tuan-tuan, dia main zoom. Kan dia main zoom, tuan-tuan boleh tunggu belum minggu depan sampai. Kan yang baik tu tak berapa nak cerdik, yang jahat tu cerdik bukan main. Yang tuan-tuan tengok tak? Cerita tu best. Tuan-tuan tengok Nabi Yusuf punya cerita, detail. Quran dia tak cerita detail. Banyak benda yang dia tak cerita detail. Yang paling penting ibrah. Ashabul Kahfi, kita tak penting mengetahui berapa bilangannya. Berapa bilangan orang Ashabul Kahfi? Wa yaquluna thalathatun rabi'un kalbuhum wa yaquluna sadisuhum kalbuhum. Ayat tentang bilangan Ashabul Kahfi pun Quran berkata boleh jadi 3 orang, boleh jadi 4 orang, boleh jadi 5 orang, boleh jadi 6 orang, boleh jadi 7 orang. Kenapa Al-Quran tak sebut Ashabul Kahfi direct 7 orang? Sebab bukan bilangan itu yang penting.
Yang penting adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul kahfi, sebelum tidur mereka beriman, bangun daripada tidur 300 tahun, bangun dalam beriman. Anak muda yang kuat iman. Itu dia punya cerita. Wa Ismail wal Yas'a wa Dzulkifl kullun minal akhyar. Nabi Ismail ada cerita, Nabi Zulkifli tak ada cerita dalam Quran, Nabi Ilyas tak ada cerita dalam Quran. Ada sebahagian dia ceritakan dalam hadis. Tapi mereka ini manusia terpilih. Nabi Yusuf detail, berebutnya, seronoknya nak pujuk ayah suruh sayang dia. Konflik keluarga pada waktu itu. Kita tak baca cerita Nabi Yusuf. Seronok nak cerita Nabi Yusuf. Kita cerita kat budak-budak. Dia tahu cerita Nabi Yusuf. Tahu ayah cerita tak kat rumah. Cantik. Dia pun nak anggur, tak geleng-geleng, pandai cover ya. Nabi Yusuf dengan anak-anak dia, Nabi Yaakob punya seronok sayang ke anak. Orang jealous, cemburu, keluarga cemburu. Pinjam nak pujuk ayah, ayah nak bawa Yusuf pergi masuk hutan, ayah tak bagi, bawa masuk juga dalam hutan. Kemudian letak Yusuf dekat dalam telaga, kemudian ambil binatang sembelihan, taburkan apa? Bukan taburkan apa? Alirkan darah atas baju Yusuf, tunjuk dekat ayah, wahai ayah, Yusuf sudah meninggal. Drama tu tak drama. Ayah percaya. Tiba-tiba Yusuf ingatkan dah habis begitu saja. Tiba-tiba drama tu takkan berakhir. Ada orang yang ambil Yusuf pergi jual dekat Mesir. Ini dalam Quran detail. Jual dekat Mesir, diambil oleh Imratul Aziz. Imratul Aziz jaga dengan elok. Bila dah dewasa, handsome, tampan. Nak kata untuk Nabi handsome ni istilah tu tak apa cantik. Segak dan Nabi Yusuf. Bahasa Melayu kita handsome lah. Segak dan Nabi Yusuf. Kemudian tuan-tuan, jadi cerita pula yang jaga ni berkenan dengan Nabi Yusuf. Yang orang dia panggil nama Zulaikha, walaupun Allah Alam betul tak betul nama dia Zulaikha, tapi dia panggil, dia menggoda Nabi Yusuf. Al-Quran dah bagi tahu, bukan lelaki saja tengok perempuan boleh terjatuh, perempuan tengok lelaki pun kadang-kadang boleh macam tu. Tuan-tuan nampak gambaran? Lepas tu, lepas mengorat, lepas goda pula, drama ni. Koyak mana baju, koyak depan ke koyak belakang, nak tahu siapa goda siapa. Drama. Nabi Yusuf ras. Nabi Yusuf kata, aku tak mau duduk di sini, aku nak masuk penjara. Duduk dalam penjara, tuan-tuan, tiba-tiba banduan datang. Takwil mimpi banduan, tafsir mimpi banduan. Betul. Hero dalam banduan, tuan-tuan. Dalam penjara hero ni. Tiba-tiba raja mimpi, orang cadangkan dalam penjara ada hero-nya. Hero-nya mentafsirkan mimpi raja. Betul. Perancangan negara merancang berapa tahun kemudian akhirnya dia keluar menjadi menteri. Tuan-tuan, cerita drama. Habis jadi menteri, lepas jadi menteri, tiba-tiba rombongan adik-beradik dia main. Adik dia yang dia sayang, Bunyamin, datang. Dia buat trik macam mana nak perangkap adik dia duduk dalam istana supaya ayahnya datang. Akhirnya bertemulah jejak kasih Nabi Yusuf dengan ayah. Cat Stevens kata, cerita ni best. Aku keluar daripada surah Yusuf ini, aku keluar betul, hilang stres, dan aku keluar dalam keadaan gembira. Dan aku keluar daripada surah Yusuf, aku keluar menjadi Yusuf Islam. Kita keluar surah Yusuf, keluar tak jadi apa. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau kamu tak tadabbur Quran, kamu tak tahu. Hanya yang tadabbur Quran akan tahu ini bukan kata-kata manusia. Orang stres, tuan-tuan, baca Quran hilang stres. Setuju? Orang lelaki stres, dia masuk gua, istilah psikologi. Orang lelaki stres menyendiri. Sebab itu dia hisap rokok seorang-seorang, vape on, dia stres. Dia balik rumah, muka stres, isteri tanya, abang kenapa? Jangan tanya apa saya pun. Dia tak suka cerita. Dia stres, lagi tak suka cerita. Berbanding wanita, dia stres, dia keluar rumah. Dia balik rumah, dia lempak tudung. Tengok suami buat tak tahu. Abang tanya lah saya pun. Cuma abang tanya apa saya pun. Kan contoh lah kan. Abang pun tanya, dia punya duduk luar. Tengok suami tidur. Stres. Lagi saya dah sebut stres.
dia baca Quran, hilang stres. Adik-adik, Ustaz duduk dengan adik-adik, anak-anak tahfiz muda. Tahfiz muda. Semua imam-imam mujtahid, mereka ini hafal Quran sebelum umur 11 tahun. Imam Nawawi, Ibn Jarir At-Tabari, Imam Syafi'i, Imam Ibn Qudamah, semua kebanyakan sebelum 11 tahun. Saya tak suruh semua masuk mahad tahfiz, tapi kebanyakan semua anak-anak yang mana mengaji atau masuk tahfiz muda itu, mereka hafal bermula di rumah mereka. Bukan kata tahfiz muda, tetapi mana-mana musabaqah peringkat negeri yang menjadi Johan 15, 115, 130, kebanyakannya mula hafal dengan mak ayahnya. Bukan senang. Tentang Quran, dia boleh memberikan cahaya. Allah, Nabi sebut Ahlullah, ahli keluarga Allah. Sahabat tanya, siapa ahli keluarga Allah? Nabi tidak menyebut ahli hadis, Nabi tidak menyebut ahli tasawuf, Nabi tak menyebut ahli fuqaha, fiqh. Nabi sebut ahlullah huwa ahli Quran. Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Sesungguhnya dia akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul qiyamah. Tentang cerita tentang kubur, yang akan teman kita dalam kubur tak ada benda lain melainkan cahaya Al-Quran. Cahaya Al-Quran. Tak ada benda lain. Tak ada. Sebab tu malam ni tuan-tuan, sikit kita dah habis ke berapa? 10-40 dah tuan-tuan. Selalu tazkirah di depan 4 rakaat je dah. Jadi ustaz akan tengok lebih kurang dalam 15 minit. Jadi dah kita dah habis witir, tazkirah boleh pergi 12 pun tak ada kisah. Orang pun jadi tak heran, kata tak apa ustaz, solat tarawih ni rehat kan. Tuan-tuan makan nasi ke lepas ni? Kan makan ringan-ringan ya? Ringan-ringan makan apa? Makan apa? Ya? Sup tulang. Kembang sup nanti. Tadi saya malam ni tak boleh banyak-banyak. Cumanya dah kenyang dah. Dah kenyang dah. Cuma sebab malam ni saya datang. Saya minta maaf. Sebab malam ni kita cerita tentang Quran, sempena dengan nuzul Quran. Kita ambillah Quran, fahamlah Quran, amallah Quran, dan paling kurang bacalah Quran. Bacalah Quran. Saya mengerti orang yang tak faham Quran, tak erti baca Quran. Saya mengerti isi hati orang yang tak boleh baca Quran. Saya guru Quran, saya mengajar Quran. Kita buat baca Quran, kelas Quran percuma di Bali. Yang datang umur 40 input. Saya mengerti orang yang menangis depan kita nak mengaji Quran tak boleh. Kepada orang yang tak boleh, istiqamah. Ayah saya belajar Quran dengan saya. Ayah saya tak boleh mengaji Quran. Ayah saya orang pulau, orang Tanjung. Orang Tanjung ni dia black saya. Duduk kampung Melayu sekali dengan Hai Amin. Kenal Hai Amin? Ustaz tak kenal Hai Amin. Ustaz yang mujur. Hai Amin itu tak dulu tu, tapi semua dah dekat dengan Tuhan sekarang. Zaman-zaman tu tuan-tuan tak boleh. Ayah saya orang pulau, dia tak boleh. Tapi merintih waya tak. Nabi sebut siapa baca merangkak-rangkak, falahu ajran, baginya 2 ganjaran di atas kesungguhan. Hari ini dah boleh dah. Istiqamah. Orang duduk di hospital mau buka Quran, tuan-tuan pergi ziarah, ada orang buka Quran. Termasuk hospital di pulau. Tuan-tuan, orang pulau ni kurang, tak ramai boleh baca. Berbanding orang sebelah tanah besar. Orang Kedah pandai, orang Johor pandai, orang Kelantan pandai. Sebab ada qasidah, ada mahaban dan sebagainya. Jadi dia terikut-ikut. Kalau kita mengajar Quran, kita boleh kenal orang mana. Mengaji Quran kita kenal. Ustaz atau imam, dia jadi imam, dia jadi guru Quran, dia tahu. Dia tengok orang baca, dia tahu. Mak kita baca, kita terkenal, kenal. Kalau kita duduk guru Quran, duduk kat radio, Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya nak baca Quran Ustaz nak. Saya baca nak Ustaz, baca makcik, baca aja. Tapi nampak tak ada Ustaz nak baca aja, baca. Baik, Ustaz bantu sikit Ustaz, baca aja. Alhamdulillah, nampak pendek Ustaz, baca aja. Kita kenal dengan orang tu. Qul ya ayyuhal kafirun la. Orang Kedah ni hampir mana. Dan kita kenal, kita google dengar.
Dia ada lahjah, nak pergi terikut-ikut. Terikut-ikut. Orang Sarawak kan, tak ajak, kita cuba mengaji guru Quran. Orang Sarawak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang mana? Sarawak. Sarawak macam tu. Sama lah orang sekarang pun, jangan action sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Orang mana? Rawang. Dia terikut lidah dia. Ijajul jilatil ardu jiljala. Tapi baca macam mana pun dan paling kurang faham malam ni, paling kurang faham Fatihah. Tak semua orang faham Fatihah. Masuk kuliah muslimat, makcik faham tak Fatihah? Faham Ustaz, 50 tahun dah baca, takkan tak faham. Boleh baca, boleh bagi nak terjemahan Fatihah? Boleh Ustaz. Makcik sila bagi, makcik seorang ke? Oh, seorang-seorang tak boleh Ustaz, ramai-ramai boleh. Kaji ramai-ramai Fatihah. Adik kita boleh hafal? Adik kita boleh tak adik? Tuan-tuan Nora tuan balik hafal lagu Nora. Nora bukan Nora Danish. I bagi 4 bintang, bukan Nora Danish. Itu Nora di Persimpangan Dilema. Tahu Nora di Persimpangan Dilema punya lagu? Ajar? Tak. Ajar Projector Band tak? Lagu adik-adik ni tuan-tuan buat kuliah muslimat, ajak ramai-ramai hafal lagu tu. Alhamdulillah, boleh ingat. Cuma kita tak tadabbur. Tuan-tuan pernah dengar lagu Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam? Pernah dengar lagu tu? Pernah dengar. Lagu macam mana aku nak menyanyi ni kan? Tuan-tuan malam minggu ni tu lah, kita dengar lagu tu lah sikit saya tahu. Siapa yang faham Quran dia akan terasa. Siapa yang tak tadabbur tak terasa. Okay, dia dengar lagu dia. Saya nyanyi dengan mama. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tuan-tuan khawatir lagu tu kat rumah. Saya bukan ajak menyanyi lagu, tapi nak kita baru sikit yang nyanyi. Saya dengar anak kita menyanyi Fatihah tiap hari baca. Kalau baca dengan faham dan tadabbur, sebut Ar-Rahmanir-Rahim pun masuk terasa dalam hati. Sebut Ar-Rahmanir-Rahim. Sebab itulah tak heran kata Umar Al-Khattab, setiap kali aku bergesek di dalam salat sahabat Nabi, aku terasa kulit-kulit mereka bergetar apabila Nabi membaca ayat Quran ketika Nabi mengimamkan salat. Terasa kulit mereka bergetar. Tak kira ayat itu ayat apa, asalkan ianya ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah rahmati kita. Allah pakaikan kita dengan pakaian Quran. Jadikan akhlak kita akhlak Quran. Lidah kita ini lidah akhlak Quran. Sebutan kita ini sebutan yang baik-baik dan bagaikan Al-Quran. Kan cara jalan kita, cara jalan bagaikan orang yang berjalan itu membawa Al-Quran. Dan hanya Al-Quran yang mampu selamatkan kita kalau siapa yang pegang dengan Quran. Siapa pegang Quran, siapa hafal Quran, siapa bersama Quran. Al-Quran punya istilah thumma awrathna al-kitab alladhi nastafaina.
Al-Quran kata, aku wariskan kepada kamu. Maksudnya dia bagaikan ahli keluarga Allah. Tapi ada 3 orang yang hafal Quran, yang pegang Quran, yang bawa Quran, yang mengaji Quran. Satu yang mengaji Quran untuk menzalimi diri sendiri, ambil Quran untuk kepentingan dunia dia. Satu orang mengaji Quran, fastabiqul khairat, dapat kebaikan dengan Quran. Satu lagi orang yang sederhana, yang biasa-biasa, ambil kadang-kadang tak ambil. Tuan-tuan, ingat, Allah nak wariskan kepada kita orang yang hafal Quran, yang baca, yang berdamping dengan Quran, dengan ganjaran ahlullah, ahli keluarga Allah. Minta ampun, minta maaf bila aku terkasar bahasa terkurang, tak kena, salah dan silap, minta ampun, minta maaf. Dan kalau cakap tak berapa jelas, suara tak apa clear, tak apa, suara pun dah habis dah, letih dah, satu hari tak balik ni, tadi dengan peluk tak mandi ni. Allahu'alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa al-sunnah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, dan kami ya Allah, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Pengampun. Allahumma antal wali wa nahnu al-fuqara. Ya Allah, Kau Maha Kaya, ya Allah, kami fuqara, kami fakir. Kau Maha Kaya, kami fakir, ya Allah. Ampun dosa kami, kasihanlah mak ayah kami, ya Allah. Syurgalah untuk ibu ayah kami, ya Allah. Berikanlah yang ajar kami adab, berikanlah yang ajar kami akhlak. Syurgalah untuk ibu ayah kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah. Berilah mereka makan sedap-sedap dalam syurga, seperti mana mereka jamu kami makan sedap-sedap di dunia, ya Allah. Ya Allah, ajak kami, ya Allah. Ampun dosa isteri kami, ya Allah. Ampun dosa pasangan kami, ya Allah. Ampun dosa anak-anak kami, kawan-kawan kami, adik-beradik kami. Ampun dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, ajak kami, kurniakan kepada kami zuriat, pasangan, anak-anak yang menyejukkan mata kami, ya Allah. Anak-anak yang salih dan salihah, ya Allah, akan kami, ya Allah. Jangan jadikan, ya Allah, perangai buruk kami ini, ya Allah, diikuti oleh anak-anak kami, ya Allah. Jangan Kau jadikan perangai buruk kami ini, ya Allah, diikuti oleh anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, akan kami, ya Allah, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Pengasih. Kau kurniakan kepada kami ketaatan, kurniakan kepada kami ketakwaan. Ya Allah, jadikanlah kami ini hati-hati yang merasa cukup dengan rezeki-Mu yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada rasa kecintaan kepada rezeki-rezeki yang syubhat, harta-harta yang haram, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau jadikanlah, ya Allah, suasana agama dalam rumah kami, ya Allah. Hidupkan suasana agama dalam rumah kami, ya Allah. Hidupkan suasana agama dalam ahli keluarga kami, ya Allah. Hidupkan suasana Al-Quran dalam rumah kami, ya Allah. Jadikanlah lidah kami mudah membaca Al-Quran. Pakaikan kami dengan pakaian Al-Quran. Terangilah cahaya wajah kami dengan cahaya Al-Quran. Terangilah kubur kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran peneman kami dalam kubur, ya Allah. Syafaat kami ketika berhadapan dengan malaikat-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Kau jadikanlah, ya Allah, kematian kami kematian yang baik, husnul khatimah. Jauhkanlah kami daripada su'ul khatimah. Tutupkanlah keaiban kami di dunia maupun di hari akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, ya Allah. Kau kurniakan kepada kami semua, ya Allah, hati-hati yang taat perintah Allah, hati-hati yang penuh dengan mahabbah, uddah, rahmah, kasih sayang sesama kami, ya Allah. Kasih kerana-Mu, ya Allah, benci juga kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Kau limpahkanlah rahmat-Mu ke atas penduduk qaryah ini, ya Allah. Berkatilah penduduk qaryah ini, ya Allah. Tanamkanlah rasa selamat terhadap anak-anak ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kampung qaryah kami daripada bala bencana dan musibah-Mu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ikatkanlah hati kami di atas tali aqidah-Mu, ya Allah. Persaudaraan sesama kami, ya Allah, jauh daripada hasad dengki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, ya Allah. Kau berilah makan dan Kau berilah minum kepada orang yang beri minum kepada kami, ya Allah, pada malam ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Memberi, Kau Maha Mendengar, Kau Maha Melihat, ya Allah.
Ya Tuhan kami, ya Allah, Kau kasihanilah adik-adik kami, ya Allah, berada di bumi Syam, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah adik-adik kami di bumi Syam, ya Allah. Selamatkanlah adik-adik kami di bumi Syria, ya Allah. Selamatkanlah adik-adik kami di Rohingya, ya Allah. Selamatkanlah adik-adik kami di Yaman, selamatkanlah adik-adik kami di Gaza, selamatkanlah adik-adik di seluruh dunia, ya Allah. Selamatkanlah adik-adik kami, ya Allah, berilah mereka bahagia dalam Ramadan ini seperti mana kami bahagia dengan anak-anak kami di rumah kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma